Kita sebut mati itu membawa perasaan buruk, tak gembira, sedih, pilu segala benda. Betul? Apa sebab? Sebab kita tidak melihat kematian sebagai apa yang kita katakan mahunya Allah, bukan mahunya kita. Jadi orang yang paling dekat, apa yang boleh? Ya Rasulullah, siapakah orang paling pintar? Apa Nabi cakap? Orang yang paling banyak. Bukan sekadar ingat, sekadar fikir, tapi orang yang terus berusaha. Berusaha sungguh-sungguh nak tambah bekal. Jadi sekali lagi, dari hari ini sampai kita mati, kita tidak buat ikut fikiran kita semata, tidak ikut perasaan kita semata, tapi ikut apa Allah mahu. Jadi kalau terfikir pasal mati, ternampak orang mati, hadirnya di majlis orang mati, apa yang kita nak tambah, kita nak baca? Apa yang kita nak bertindak? Tindakan kita apa? Pertama, setiap yang hidup pasti mati. Mati ada bersebab, ada tanpa sebab. Apa sebab meninggal? Itu ayat biasa kan? Macam mana boleh meninggal? Meninggal lah. Sebab tak ada ilmu, maka soalannya apa? Macam mana boleh meninggal? Ya Allah. Macam mana meninggalnya? Nyawanya dicabut lah. Kita pula hurai, mula dia aksiden, lepas tu patah kaki, lepas tu patah tangan, lepas tu kecil manis, lepas tu jantung. Oh Allah. Siapa kita, men? Mati, men, mati ya. Kenapa mati? Mahunya? Selesai tak? Dengar cerita, mula-mula dia pergi pensal, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia patah, lepas tu dia... Banyak tak dia punya buatan berita? Padahal dosa, kadang-kadang cerita tu tak benar pun. Betul? Banyak dosa ke sikit dosa? Banyak. Jadi taubatnya kena banyak. Minta maaf banyak. Nak memberi ni saja pun habis setengah jam. Habis 1 jam. Haru-biru. Maka dari hari ini, kita jumpa siapa? Tengok orang sebelah. Ya Allah. Apa kita fikir? Kita tengok orang, tengok apa dulu? Tengok baju dia. Itulah mata jahat. Bagi apa? Tengok apa lagi? Tengok kereta dia. Wow. Jahat ke tak jahat? Dunia. Tamak dunia. Lagi? Apa lagi kita tengok? Kasut dia. Vogue. Handbag dia. Cincin dia. Gelang dia. Betul? Akhirnya lupa dia siapa. Nak bagi salam takut. Nak tegur tak tegur ni. Macam Mamat Datin je ni. Al-Falah memang banyak datin-datin. Contoh. Kerana kita membuat penilaian berdasarkan otak jahat kita. Kita tak senang dengan orang senang. Kita tak senang dengan orang kaya. Dia tu orang kaya pasal sombong. Siapa orang kaya angkat tangan? Hati katak tak nak ngaku. Bila tak tahu kaya ke tak? Kenapa tak nak ngaku? Bukan sebab yang tahu Allah je dah. Tapi dalam hati kita apa? Berbunga-bunga. Aku le. Rumah paling besar aku le. Hanya tak keluar. Orang Subang Jaya, siapa kata orang miskin? Siapa kata orang Subang Jaya orang miskin? Tak ada. Tapi tak nak ngaku. Tapi act-nya. Pak kereta nak park tengah-tengah supaya orang nampak. Ni kereta saya. Hati-hati dah. Setiap gerak tu. Kamu nak parking kat mana? Kamu nak orang nampak kat mana? Kamu nak sebut pakai kereta apa? Oh, pakai kereta kancil, malu pula park jauh-jauh. Supaya orang tak nampak. Seolah-olah hidup kita dengan kereta. Kereta tinggal tu. Boleh nampak. Jadi sekarang ini, melihat seorang apa pun, binatang ke orang ke pokok ke, melihat, ya Allah, ini ciptaannya Allah. Pokoknya berbuah ke tak berbuah, ini mahunya Allah. Tengok apa pun. Boleh ke tidak? Tak payah lagi masuk otak kita dulu. Okay? Tengok anak kita, ya Allah, syukur alhamdulillah aku ada anak. Meragam lah. Tapi masih ada anak. Ya Allah, cucu aku. Ada orang cerita doktor cucu saya nombor 3. Ya Allah. Semalam lah. Cucunya 16. Cucu saya nombor 3 kemarin. Ya Allah, doktor. Boleh nampak. Cucu siapa bagi? Allah bagi. Layan je lah. Lalu layan tak layu empuk. Tapi layanlah kerana dia hasil ciptaan Allah. Tak boleh marah. Tak jadi marah tu.
Ini anak kita, suka kita lah. Yes. Jadi ayah pula, ada apa? Nak apa? Yes. Sombong dengan anak. Seperti itu macam anak dia. Tak tahu itu pinjam. Isteri tengok isteri. Ada apa? Jadi dengar. Syurga awak kat aku tahu tak? Wah, macam dia genggam baju syurga tak siap. Dah. Dia mentah masuk gedok. Nampak tak? Tak payah sangat lah. Tak payah ego sangat. Sebab itu suami yang baik, suami yang sangat sayang. Aku nak bawa isteri aku masuk syurga. Engkau pergi je selangkah. Warahmatullahi. Itu bercerita lain pula. Betul? Sebab suami jarang pergi kuliah. Kita pergi nak cakap pula takut. Alah pandai sangat, baru 2 hari baru pergi al-falak je. Nampak? Kerana apa? Semua ini hilang ketenangan, tercabut ketenangan. Tercabut sabar, tercabut syukur kerana salah bawa pikiran. Salah bawa tindakan. Kita masak sedap, siapa bagi sedap? Oh, dia memang pandai masak. Dia kan chef. Dia 20 tahun chef ni, yang main-main. Ingat semua chef sedap ke? Pergi hotel, sedap ke tak sedap? Siapa yang bagi sedap? Sedap tapi punya siapa pegang? Yang buat masak tu sedap siapa? Chef kan Allah. Oh, chef tu. Bila makan kat restoran tu. Masakan dia. Kita pergi-pergi. Alamak. Macam mana dia kata sedap? Sebab kita pergi niatnya atas rekomen sahabat. Bukan pergi kerana Allah. Bukan makan tu jadi ibadah. Makan tu jadi ujian. Aku nak tengok betul ke tidak sedap. Betul ke dia kata sedap. Alah, apalah selera dia. Ini dia kata sedap. Loh. Berapa banyak dosa dapat? Sekali duduk dapat dosa 4 lori yuk. Sebab tak bawa Allah. Boleh nampak tak sekarang? Setiap yang kamu makan itu Allah bagi, bukan usaha kamu. Setiap yang kamu punya bukan kamu punya, itu pinjam dari Allah. Mana mungkin kedekut? Setiap tenaga yang kamu ada nak bagi tolong orang, kenapa tak nak tolong orang? Nampak tak? Sebab kita tidak merasa bahawa tindakan paling bijak untuk kita mengaku sebagai hamba Allah apabila kita melakukan ini semata. Ayat sebut dalam mulut sebut dah. Hati je. Kita tolong tak penat. Terima kasih bidak. Air pun dia tak bagi. Masya Allah. Saya kata udah buat setengah mati orang daripada meninggal mandi kapan sampai ke kubur. Ujungnya Allahu Rabbi. Nampak ada. Dengar pula sebab meninggal lagi kita sakit perut. Tahu tak dia tu meninggal begini. Betul? Kita tak pernah fikir pun kejadian itu. Allah nak bagi tahu kamu, giliran kamu tu dah dekat. Umur kamu dengan umur dia sama. Sakit kamu tu sakit dengan sakit dia sama. Boleh nampak? Mampu atau tidak? Bila kita kata melihat kematian, ingat mati, kita jadi bertambah rajin. Kita bertambah sungguh-sungguh. Kita bertambah banyak ibadah. Kita paling dah bertambah sikit buat maksiat. Ini kalau kita melihat kematian. Kematian itu datangnya dari Allah kerana Allah untuk bertemu dengan Allah. Boleh jelas? Sebab itu kita kata, selalunya kita sebut mati itu membawa perasaan buruk, tak gembira, sedih, pilu, segala benda. Betul? Apa sebab? Sebab kita tidak melihat kematian sebagai apa yang kita katakan mahunya Allah, bukan mahunya kita. Jadi orang yang paling dekat, apa yang boleh? Ya Rasulullah, siapakah orang paling pintar? Apa Nabi cakap? Orang yang paling banyak. Bukan sekadar ingat. Orang yang bukan sekadar fikir, tapi orang yang terus berusaha. Berusaha sungguh-sungguh nak tambah bekal. Melakukan hidup, menjalankan perjalanan hidup ni dengan lebih jujur, dengan lebih ikhlas, dengan lebih hati-hati, dengan lebih banyak tawakalnya pada Allah. Jadi kalau hari ini kita tak nak, bila kita kata sebut saja mati, alamak. Kenapa sakit apa dia? Dia tu lebih muda dari saya. Ya Allah. Umi Covid, anak buah meninggal semua muda-muda. 40, 30, 50. Muda tak daripada Umi? Muda. Yang kata, ya Allah muda lagi dah jemput Tuhan. Tu kerja siapa? Sebab tu cakap ke isteri, it's okay. Dia kurang dosa. Kalau dia panjang macam maknya, lagi banyak dosa. Oh.
Pasal punya doa. Tepuk je tu je. Syukur dia mati umur 50. Umi ni 20. 20. Mudanya. Umi 70. Banyak tak dosa? Sebab tempohnya apa? Panjang. Lagi panjang tempoh, lagi banyak. Silap aja banyak dosa. Tak taubat kong kali. Kong tak guna umur panjang. Sebab dia kita doa, ya Allah beri aku umur panjang yang berkah, yang aku beribadah, yang aku kurangkan dosa, yang aku bertaubat. Maka bila kita bertaubat? Bila buat dosa? Mana tahu bila buat dosa? Hari-hari buat dosa. Bermakna hari-hari taubat. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak taubatnya. Sebab dia jeling orang je dosa dah. Tengok kasut orang kat luar tu. Kasut banyaknya. Ni kasut siapa ya? Menilai pula tu. Kan sebarai je kasut tu. Bermakna ruang buat dosa tu terbuka sangat luar. Lantaklah kasut dia tinggi ke rendah ke? Mahal ke murah ke? Kasut selipar ke? Kasut Jepun ke? Kasut apa ke? Kenapa kita yang ambil pusing? Sebab setan hari-hari tak nak kita jumpa pahala. Syaitan tak pernah jemu, syaitan tak pernah letih, syaitan tak pernah berhenti. Kita yang banyak putus asa. Jadi hari ini kita nak bangun kekuatan. Bila jumpa kematian, dengar kematian, kita ever ready. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu giliran dia, ya Allah. Matikan aku dengan husnul khatimah, ya Allah. Sebab itu selit dalam sujud 3 doa. Dalam sujud, setiap kali sujud. 1, ya Allah, ampun dosa aku yang lalu dan akan datang. 2, ya Allah, bagi aku istiqomah, ya Allah, dalam ibadah. Ibadah bukan solat je. Apa yang kita buka mata ni ibadah lah. Istiqomah. Dan yang ketiga, ya Allah, bagi aku mati husnul khatimah, ya Allah. Kita kena minta. Sama juga beramal, minta dengan Allah, ya Allah, terima amal aku, ya Allah. Terima ibadah aku, ya Allah. Supaya kita tidak buat kerana orang, tidak buat kerana pangkat, tidak buat kerana jemputan, tidak buat kerana Masjid Al-Falah, tidak buat kerana ustaz itu, ustaz ini. Kita buat semata-mata kerana Allah, itu kekuatan. Okey? Maka sekali lagi kita nak bangun orang yang paling berjaya, orang yang benar-benar hidup ialah orang yang siasa mengingat kematian. Maka dia akan membangun satu kekuatan bahawa akan sampai giliran aku.